Hmm. Okey, Nabil, Rizwan, boleh dengar suara saya tak? Dengar doktor, dengar doktor. Okey, alhamdulillah. So kita tunggu kawan-kawan yang lain sekejap.
Okey, jadi saya dalam grup WhatsApp tu, saya ada send lecture note dan juga assignment lecture note dan assignment. Jadi soalan dalam grup ni tadi father of four, siapa ni bapa 4 orang anak ni? Single or grouping? Jawapan dia single. Semua kena buat masing-masing. Anggaplah ni sebagai latihan lah. Dia punya due date dia, kalau buka assignment tu, due date dia minggu ke-8 nanti. Jadi bila kita jumpa next time, 6 minggu dari sekarang, masa tu submit lah soft copy. Jadi saya minta masa buat tu nanti tulis pakai tulisan tangan lah, jangan guna komputer software. Tulis pakai tangan and then nanti scan ke, convert pada PDF, lepas tu submit pada saya. Jadi boleh bincang, course boleh bincang. Boleh tiru tapi kena faham. Jangan tiru buta. Maknanya kalau ada kawan yang buat, biarlah berlaku perbincangan supaya ada perpindahan ilmu tu. Dan kalau ada confusion, boleh bincang sama-sama. Okey, so sepatutnya assignment tu senang saja. Bukan kata senang sebab apa, sebab contoh dah diberi sebelum ni. Cuma sekarang ni saya gunakan nilai yang berbeza saja. Yang untuk soalan 2 tu kita akan bincang kejap lagi. Assignment tu. Okey. Jadi boleh saya teruskan tak? Semua dengar? Boleh ada. Alright. Boleh ada, boleh. So yang lain boleh join lah. Sikit assignment tu Ya. grouping atau seorang-seorang ada? Ya, seorang-seorang. Seorang-seorangnya. Okey, baik Doktor, baik. Ada soalan, dia akan membawa 7.5% daripada markah carry mark lah. Okey, so saya teruskan. So saya ada update sikit lecture note ni sebab saya rasa mungkin ada lompong sikit. Saya ambil je daripada buku teks. Kemudian saya modify sikit. Okey, so sila rujuk pada lecture note terbaru yang saya send kat WhatsApp tadi. So sekarang saya akan mulakan. Okey, tadi kita cerita tentang Gauss Law. Gauss Law ni pada asasnya adalah cara yang lebih mudah untuk kita dapatkan apakah dia ketumpatan flux dalam satu-satu permukaan ataupun isi padu. Dan juga satu lagi, macam mana kita nak kira berapa jumlah charge yang terkandung dalam satu permukaan. Jadi semalam saya ada cerita tentang divergence theorem. Bila kita masuk tentang topik divergence, kita ada cover divergence theorem tapi saya skip. Jadi hari ni saya nak pergi sedikit tentang divergence theorem ni. Kita akan tengok persamaan ini, del dot d dv sama dengan kameran tertutup d dot ds. Jadi saya terangkan dulu apa maksud dia. Okey, divergence theorem. Divergence theorem dia menyatakan bahawa kameran isi padu divergen bagi ketumpatan flux elektrik dikamerkan terhadap isi padu adalah sama dengan kameran tertutup permukaan. Ketumpatan flux tersebut dikamerkan terhadap luas permukaan dia. Okey, ini vektor, D ni vektor, yang ni bukan vektor, volume. Volume adalah kuantiti skala. So D vektor, ini pun vektor. Jadi kita kena selesaikan yang sini dulu. Okay, dalam ni. Divergence theorem dia bagi tahu kita dua-dua persamaan ini kalau kita kira belah kiri ke, kita kira belah kanan ke, kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, apa maksud kameran ada bulat dekat sini? Maksud dia ini adalah kameran
permukaan tertutup. Okey, S ni surface, so permukaan tertutup. Okey, apa maksud dia? Katakan saya ada satu silinder. So, silinder. Okey, maaflah lukisan tak apa cantik. Okey. Tak best lah. Tak nak lah. Lagi sekali. Saya nak kata lukis pakai tablet ni mencabar, tapi sebenarnya kalau kamu tengok lukisan saya dekat whiteboard pun buruk juga. Sama je. Okey, anggaplah ni satu silinder yang cantik Baik. Kalau silinder ni dia ada berapa permukaan? Dia akan ada satu permukaan tertutup, satu permukaan bahagian atas ni, bulatan atas ni permukaan pertama. Kemudian dia ada satu lagi permukaan yang bawah yang setentang dengan dia permukaan kedua. Kemudian ada permukaan yang melengkung ni. Yang ni adalah permukaan ketiga. So ada 3 permukaan. Jadi maksud kameran tertutup, mestilah kalau kita nak buat kameran tertutup untuk silinder ni, dia adalah sama dengan kameran surface untuk bahagian pertama tambah kameran surface untuk bahagian kedua tambah kameran surface untuk bahagian ketiga. Bila ada 3-3 ni kita jumlahkan, baru kita dapat kameran tertutup untuk silinder. Okey, itu maksud bulatan dekat tengah-tengah kamera ni. Jadi katakan sekarang ni saya ada satu cube pula. Okey, anggap saya ada satu cube pula. Jadi katalah cube something macam ni yang simple. Jadi dia ada berapa permukaan? Mestilah korang dah tahu dia ada 6 permukaan. 1 atas, 2 bawah, 3 depan, 4 belakang, 5 kanan, 6 kiri. Jadi kalau kita nak kira untuk kameran tertutup, bagi cube ni, dia mestilah sama dengan kameran luas permukaan bahagian pertama. Tambah sampailah semua permukaan kita ambil kira. Baru dia dapat kameran tertutup. Itu maksud dia yang sebelah kanan ni. Okay, jadi bergantung kepada keadaan, katalah kita nak analisa cube. Kalau diberi pilihan, kita nak kena kira setiap satu permukaan. Lepas tu jumlahkan. Kebarangkalian untuk kita kira, untuk buat silap adalah lebih tinggi. Jadi kalau cube ni panjang, tinggi dengan lebar dia sama, lebih baik kita guna persamaan sebelah kiri. Kita kira guna isi padu terus. Jadi akan jadi lebih mudah. Okay. Kalau kita guna silinder, mungkin ada keadaannya, memang ada keadaannya, yang lebih senang kita guna permukaan berbanding dengan kita kira isi padu. Okay, tapi korang semua mesti tahu nak kira belah kiri dan juga belah kanan. Dan ini kita akan buat kemudian nanti. Dalam satu video berbeza. Okay, sekarang kita nak kembali kepada konsep ni tadi. Jadi di sini dia kata jumlah cas adalah sama dengan kameran tertutup D.ds. D adalah ketumpatan flux elektrik. Dan del.d adalah sama dengan rho v. Jadi daripada sini dia ada derivation dia. Del.d dv sama dengan rho v dv sama dengan q. Maksud dia jumlah cas adalah sama dengan
ketumpatan cas isi padu kameran terhadap isi padu. So ada dua cara nampak kita boleh kira, sama ada kita kira guna bahagian yang ni dan juga kita boleh kira guna persamaan yang ni 4.29 ni. So kita nak explore macam mana cara nak guna persamaan ini, tapi sebelum tu mari kita tengok dia punya limitation dia. Jadi Gauss law ni dia membolehkan, kalau kita baca dia punya ni, membolehkan kita mendapatkan kaedah yang lebih mudah untuk mengira E, kekuatan medan elektrik, dan D, ketumpatan flux elektrik. Tapi dia punya syarat dia adalah dia mesti simetri. Apa maksud simetri tu? Dia ada kes-kes istimewa sahaja di mana kita boleh apply Gauss law ni. Kalau Coulomb's law kita boleh guna untuk apa-apa taburan cas, macam-macam jenis. Tapi matematik dia susahlah, complicated. Tapi untuk Gauss law ni, dia dapat simplify sekiranya cas tu kita boleh buat dalam bentuk simetri. Jadi nak buat dia simetri tu, kita kena pastikan flux tu boleh ditutup oleh satu permukaan yang dipanggil sebagai permukaan Gaussian, known as Gaussian surface. So tengok step dekat bawah ni, yang pertama untuk kita apply Gauss law, kita mesti tentukan sama ada simetri ataupun tidak. Kedua, kita mesti buat satu permukaan tertutup yang dipanggil sebagai Gaussian surface. Apa ni? Kita tengok contoh lepas ni. Permukaan itu mestilah kita buat supaya flux yang keluar daripada permukaan tu dia mesti sama ada normal atau tangential. Normal ni maksud dia bersudut 90 darjah dengan permukaan tu. Tangential tu maksudnya dia selari dengan permukaan Gaussian tu. Jadi kalau dia bersudut 90 darjah, kita akan dapat magnitude dia. D.ds sama dengan dds ni, dapat magnitude. Kalau dia selari dengan permukaan, D.ds dia sama dengan kosong. Okey, so mari kita tengok terus contoh. Okey, katakan kita ada satu cas seperti dalam gambar rajah ni. Ini saya copy straight daripada buku teks. Anda boleh refer buku teks selepas ni. Jadi sekarang ni kita nak tahu apakah dia kesan. Kita tahu tadi bila kita buat Coulomb's law, kita tahu cas ni dia ada flux, dia akan menghasilkan medan elektrik. Jadi sekarang ni kita nak kenal pasti apakah dia kesan flux elektrik pada permukaan yang sfera berwarna hijau ni. Okay, kalau kita guna Coulomb's law, kita hanya boleh kira misalnya untuk satu tempat, satu titik, satu jarak. Tapi menggunakan Gauss's law, kita boleh kira untuk keseluruhan sfera ni berapa jumlah flux yang keluar, dan daripada situ kita boleh tahu berapa magnitude charge dia kat dalam ni. Jadi kita tengok dulu persamaan dia. Ketumpatan flux elektrik D adalah sama dengan magnitude dia dan dia punya arah mesti sama dengan arah jejari sfera. So arah jejari sfera keluarlah daripada asalan. So kita dapat ini magnitude, ini vektor dia. D sama dengan dr dengan arah r. R adalah arah jejari sfera. Kemudian luas permukaan dia ds ni yang warna merah ni, kita ambil dia sebagai masih arah r dan dia punya luas dia sebagai ds. Lepas tu kita apply persamaan hukum Gauss daripada slide yang sebelum ni tadi. Jadi kita ganti kameran d.ds sama dengan kameran tertutup r dr dot r ds. Okey. Jadi ini dot product. So bila dot product, vektor yang sama r dengan r kita akan dapat 1. R dot r dia jadi 1. Jadi dia tinggal dr ds. Kameran tertutup. Di sini, korang kena faham bahawa kameran tertutup ni adalah kameran tertutup bagi sfera ni. Sfera ni lah kita kata dia sebagai Gaussian surface. Sebab bila kita buat sfera ni, flux yang keluar disebabkan oleh cas ni sentiasa bersudut 90 darjah. Merujuk kepada permukaan tu. Jadi kalau saya lukis,
Okey, so katakan saya ada satu sfera. Okey, anggap ni satu sfera. Dan saya ada satu charge dekat tengah-tengah dia. Okey, saya ada satu charge dulu, start dia. Saya ada satu charge dekat tengah dia, kemudian saya buat satu permukaan warna hitam ni, inilah permukaan yang kita panggil sebagai Gaussian surface. Jadi, flux dia, katakanlah kita ambil flux dia keluar dekat sini. Flux dia, katalah kita ambil dia keluar ke sini. D. Jadi untuk kat sini permukaan dia bila dia cross ni mesti dia bersudut 90 darjah. Ini kita kata dia normal. Normal maknanya bersamaan dengan 90 darjah. Kalau kita ambil dekat sini, katakan pun sama, dia sentiasa bersudut 90 darjah. Kat mana-mana dia keluar daripada permukaan sfera ni, dia akan membentuk 90 darjah dengan permukaan tempat dia keluar tu. Jadi dia mematuhi kehendak ataupun syarat bagi hukum Gauss. Sebab itu kita boleh guna dia. Okey, jadi sekarang ni kita nak buat kameran tertutup dia. So kameran tertutup D dot ds. So sama dengan kameran, pertama kita ada R, magnitude dia adalah dr, kemudian dot product dengan R ds. So identity untuk dot product R dot R sama dengan 1. So ini akan dapat 1. Jadi kita akan dapat kameran tertutup. Okay, ini kameran tertutup dr dot ds. Tetapi kalau kita kira, kita tahu kameran tertutup bagi sfera ni adalah luas permukaan bagi sfera ni. Jadi kita tahu bahawa kameran tertutup bagi luas permukaan ni adalah luas permukaan sfera. Dan kalau kita hafal dah, kalau kita tak hafal pun kita boleh Google. Jadi luas permukaan sfera ni adalah sama dengan 4 pi r kuasa 2. Okey. Ataupun kalau nak ni kita boleh just type saja sphere surface area so dia bagi surface dia adalah 4 pi r kuasa 2. Nah ni 4 pi r kuasa 2, kalau tak hafal lah, tapi saya rasa kebanyakan daripada kita patut tahu dah. Jadi kita boleh terus gantikan dalam persamaan ini. Sebab itulah kita dapat daripada sini. So, kameran tertutup ds adalah sama dengan kameran tertutup d dot ds adalah sama dengan dr darab dengan luas sfera 4 pi r kuasa 2. Dan ini adalah sama dengan jumlah cas yang terkandung di dalam permukaan tu. Okey, so cas dia pakai Q kecil. Jadi saya pakai Q kecil lah. Okey, Q. Jadi saya boleh gunakan persamaan ni sekarang kalau saya nak kira misalnya apakah dia ketumpatan flux elektrik dia. Tumpatan dia adalah sama dengan Q bahagi 4 pi r kuasa 2. Itu sahaja. Itulah yang dimaksudkan oleh slide ni tadi.
So bila kita kira, inilah dia jumlah charge dia. Jadi kalau kita tahu magnitude dia untuk ketumpatan flux elektrik tu, kita darab sahaja dengan luas permukaan sfera, dapat dah jumlah charge yang ada dalam kawasan permukaan tertutup tu. Jadi sangat mudah berbanding dengan kalau kita nak kena kira vektor tadi akhir tolak awal, lepas tu nak bahagikan dengan magnitude dia kuasa 3, lepas tu nak kena darabkan dengan 1 bahagi 4 pi epsilon naught, dia jadi panjang. So Gauss law ni hebat dia dekat situ lah. Dia nampak macam mana cara nak simplify benda tu. Dalam keadaan 200-300 tahun dulu, tak ada calculator, tak ada apa, dia boleh imagine. Jadi lanjutan daripada tu adalah persamaan dekat bawah ni. Sebab kita tahu D sama dengan epsilon E, so kita boleh kira lah. Kalau kita dah tahu ketumpatan flux, jadi kekuatan medan elektrik adalah ketumpatan flux bahagi dengan kebolehterlapan epsilon. So kita dapatlah nilai tu Q sama dengan, E sama dengan Q bahagi 4 pi epsilon R kuasa 2. Okay, ni contoh yang straightforward. Sekarang kita tengok contoh yang asal tadi. Yang lecture note yang asal tadi. Ini kes yang kedua yang kita boleh guna, iaitu sekiranya kita ada infinite line charge. Kalau kita ada satu garisan taburan charge yang panjang sehingga kita boleh anggap dia sebagai infinity. Okey, jadi untuk kita analisa tu, kita ada taburan charge macam ni. Permukaan Gaussian yang kita boleh buat untuk taburan charge tu adalah permukaan berbentuk silinder yang warna pink ni. Okey, jadi bila kita buat permukaan ni, flux yang keluar, kalau saya lukis pandangan daripada atas, kita akan nampak macam ni. Okey, bayangkan seolah-olah kita tengok daripada atas. Jadi untuk gambar rajah tadi, katalah kita tengok daripada paksi Z. Ini adalah paksi Z dan kita tengok daripada atas. Jadi kita akan nampak silinder tu, kita akan nampak dia adalah permukaan macam ni. Dan wire tu dia memanjang, menghala keluar daripada skrin ni. Jadi disebabkan charge tu hanya berada pada sepanjang paksi Z ni, flux dia akan keluar macam ni. Keluar macam ni. Keluar macam ni. Keluar macam ni. Dan seterusnya. Okay, semualah. Tapi mana-mana permukaan di mana flux ni keluar, dia akan sentiasa bersudut 90 darjah. Sini dia akan 90 darjah dengan permukaan ni. Sini dia akan 90 darjah dengan yang ni. Sini dia akan 90 darjah dan seterusnya. Semua sama. Okay, ni pandangan atas . Jadi kita dah penuhi syarat dia. Yang pertama iaitu dia bersudut normal, bersudut 90 darjah dengan permukaan Gaussian yang kita pilih. Dan yang kedua, dia juga adalah selari dengan permukaan bulatan dekat bahagian atas tu dengan bahagian bawah. Jadi kalau kita tengok, bila flux tu dia selari dengan permukaan bahagian atas ni dan permukaan bahagian bawah, dia parallel ataupun dia tangential. Tangential ni maknanya dia lalu sama je. Satu point je dia punya laluan. Jadi bila tangential, tadi kita kata apabila D tangential to the surface, hasil dot product dia mesti sama dengan kosong. Jadi daripada sini, untuk kita kira jumlah flux dia, kita hanya perlu kira jumlah flux yang keluar daripada permukaan melengkung ni saja. Jadi permukaan melengkung ni, dia punya luas permukaan dia diberi oleh nilai ni 2 pi darab jejari R darab tinggi H. 2 pi RH. Itu adalah luas permukaan bagi bahagian melengkung silinder tu. Jadi kita apply prinsip yang sama. Arah jejari silinder R kecil, dot product dengan R kecil kita dapat 1. So kita nak buat kameran untuk julat silinder. So untuk silinder dia punya nilai V dia mestilah satu bulatan lengkap daripada 0 ke 2 pi. Dan Z dia pula adalah ketinggian dia.
So daripada kosong ke H. So kita ganti dalam nilai ni, ini jadi 1. So kita dapat persamaan ini. So luas permukaan bagi silinder, permukaan melengkung ni adalah 2 pi RH. Jadi kita tak perlu dah apply yang ni, terus ganti saja dalam persamaan ni dan kita boleh kira untuk ketumpatan flux dan kekuatan medan elektrik. So persamaan ni jadi simple je. Okay, ni contoh. Okay, sekarang kita buat exercise. Okay, exercise 1 times 1 times 1 meter cube is located in the first quadrant with one of its corners at origin. It contains a charge distribution. The flux density is given by this value. So calculate the total charge enclosed in the cube using Gauss's law. Okay, so macam mana cara kita nak buat? So untuk kita apply ni, kita tengok balik persamaan. Kita nak guna persamaan ini dulu. Del dot D sama dengan rho V. Jadi first step kita nak apply divergence. Del dot D sama dengan rho V. Okay, so mari kita buat exercise ni. Okay. So soalan dia kata 1 times 1 times 1 meter cube. So maksud dia kalau saya lukis okay. Okay, 1 kali 1 kali 1 di mana salah satu penjuru dia terletak pada titik asalan. Jadi saya ambil lah titik yang belakang tu. Nak mudahkan kan? So saya ambil titik yang belakang tu. So sini adalah paksi Z. Sini adalah paksi X. Dan sini adalah paksi Y. Okay, so panjang dia semua 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. 1, sini 1, sini pun 1. Okay, dia mempunyai charge dia diberi sebagai D sama dengan pada arah X 2Y kuasa 2 tambah Z. Kemudian pada arah Y saya ada 4XY. Kemudian pada tambah, kemudian pada arah Z saya ada X dan unit dia adalah coulomb per meter persegi. Okey, so sekarang kita nak dapatkan berapa jumlah charge yang terkandung dalam permukaan ini. Jadi first step dia, mula-mula kita tahu del dot D sama dengan rho V. Jadi kita buat proses ni dulu. Ini proses ni adalah proses divergence. So divergence macam ni rumus dia. Jadi kita rujuk balik table untuk divergence. Sekarang kita pakai koordinat Cartesian. So divergence sekarang ni kita rujuk pada bahagian ini. Del dot D sama dengan del over del X, AX, del over del Y, AY, del over del Z, AZ. Kita nak pakai bahagian yang ni. Jadi sekarang kita gantikan. Okay. So del dot D sama dengan del over del X dx tambah
del over del y dy tambah del over del z dz. So ini adalah dia punya magnitude. Magnitude pada arah x, magnitude pada arah y, magnitude pada arah z. Jadi kalau kita refer atas ni, inilah magnitude dia. Ini adalah dx. Ini adalah dy. Dan ini adalah dz. Jadi kita masukkan dalam dekat sini. Kita dapat sama dengan del over del x 2y kuasa 2 tambah z tambah del over del y 4xy tambah del over del z x. Jadi sekarang ni bila kita tengok, kita nampak kita boleh simplify persamaan ini sebab bila kita bezakan, kita dapati bahawa yang bahagian pertama ni dia ada sebutan y dan sebutan z, tapi kita nak bezakan terhadap x. Jadi yang ni kita dapat kosong. Yang ni pun sama, kita nak bezakan terhadap z tapi hanya ada sebutan x. So kita dapat yang ni kosong. Jadi hanya yang ni saja ada sebutan dan sebutan tu boleh diberi sebagai, kita bezakan terhadap y, jadi kita dapat sama dengan 4x. Okey. Seterusnya, kita boleh kira lah sekarang ni. Del dot D sama dengan 4x. So, kita tahu bahawa kameran tertutup apa ni? Kenapa dia Okey, kameran tertutup del dot D dV sama dengan kameran isi padu, ini kameran isi padu 4x dx dy dz. Okey. So, seterusnya 4x dx dy dz. So, saya boleh kameran isi padu ni mestilah sama dengan kameran ganda 3 4x dx dy dz. So julat dia mestilah x daripada 0 hingga 1. Yang ini x daripada x pula, y lah. So yang ini y daripada 0 hingga 1. Yang ini z daripada 0 hingga 1. Sebab setiap satu sisi dia adalah sepanjang 1 meter. Dalam soalan tadi. Okey. Jadi daripada sini apa yang kita dapat? So cara yang mudah dia untuk kita buat kameran ganda 3 dalam konteks ini adalah 4 jadi constant. Kita kamerkan terhadap x, jadi kita akan dapat x kuasa 2 per 2 untuk julat daripada 0 hingga 1. Kemudian bila kita kamerkan dy, dalam ni tak ada sebutan y. So bila kita kamerkan kita dapat y juga julat dia daripada 0 hingga 1. Manakala untuk z pun sama juga. Bila kita kamerkan sebutan dz saja, dia akan dapat z julat dia daripada 0 hingga 1. So kita akan dapat 4 1 per 2 darab 1 darab 1 sama dengan 2.
2 ni nilai dia apa? 2 ni nilai dia adalah jumlah cas, iaitu 2 coulomb. Kenapa? Sebab daripada slide ni tadi kita dah tahu bahawa jumlah cas kameran tertutup D.DS yang ni tadi, del.D sama dengan rho V, del.D sama dengan kameran tertutup. Bila kita buat kameran isi padu ni adalah sama dengan kameran tertutup. Jadi bila kita kira ni tadi, del.D dV, jumlah dia sama dengan jumlah cas yang terkandung dalam permukaan tu. Okay, kameran isi padu del.D adalah sama dengan jumlah cas. Jadi nilai yang kita dapat tadi adalah sama dengan 2 coulomb. So ini step dia untuk contoh tu tadi. Okay, so tengok sekejap. Jadi nanti berdasarkan masa lah. Sekarang ni kalau ada kesempatan saya akan cuba rakam lah video yang ni. Saya nak cuba tunjukkan macam mana pula buat kameran luas permukaan. Kalau tak sempat, mungkin kita kena tengok kaedah lain lah macam mana cara saya nak sampaikan. Tapi ni straightforward, kita boleh terus dapat 2 coulomb. Okay, kita pause sekejap 1 minit. Okay, sekarang kita nak masuk kepada subtopik seterusnya, iaitu electric scalar potential. Okay, electric scalar potential adalah istilah yang saya cakap tadi, dia setara dengan voltage ataupun voltan. Okay, jadi sekarang ni katakan kita ada satu cas Q. Kita ada satu cas Q dan kita ada satu medan elektrik E. Kalau kita nak gerakkan cas itu melawan arah medan elektrik, kita mesti perlukan satu daya luaran, daya daripada tempat lain lah, supaya cas tu boleh bergerak. Sebab sekarang ni cas tu dia cas ni dia sentiasa bersifat menentang perubahan medan elektrik. Jadi sekarang ni bila medan elektrik ni ke bawah, katakanlah kita ambil paksi XY ni, jadi sekarang ni medan elektrik ni bergerak arah negatif Y. Kalau kita cas ni nak gerak ikut sama arah dengan medan elektrik, maka dia tak perlu daya luaran. Dia ikut je lah. Sama macam kalau kita terjun daripada satu tempat yang tinggi. Badan kita akan ditarik oleh graviti. Once kita dah terjun, kita tak perlu buat apa-apa. Tetapi kalau kita nak naik menentang graviti, maka kita perlukan daya. Lagi tinggi kita nak naik atau lagi laju kita nak naik ke atas, lagi besar daya yang diperlukan untuk kita melawan tarikan graviti. Jadi prinsip yang sama juga terpakai untuk cas. Bila dia nak menentang medan elektrik, lagi laju dia nak pergi atau lagi tinggi dia nak pergi, dia perlukan daya yang lebih besar. Dari segi penulisan matematik, kalau kita nak dapatkan perkaitan antara daya yang diperlukan dan juga medan elektrik, kita dapat persamaan 4.34 ni. F sama dengan negatif QE. So Q tu adalah magnitude charge, E tu adalah kekuatan medan elektrik. Negatif tu sebab arah dia berlawanan. Medan elektrik ke bawah, dia nak pergi ke atas. Sebab itu kita letak tanda negatif.
Jadi dalam subjek engineering ni kita kena faham negatif ni tak semestinya membawa maksud yang nilai dia tu negatif. Negatif ni juga membawa maksud arah yang bertentangan. Dia sama juga macam duit. Duit katakanlah kita ada duit RM10. Lepas tu kita hutang orang RM20. Jadi duit yang kita ada adalah negatif RM10. Contohlah. Bukannya negatif RM10 itu satu nilai. Negatif RM10 itu cuma beritahu kita yang kita ni kurang daripada nilai minimum yang kita ada. Jadi kita perlu extra effort untuk dapatkan dia nilai dia at least kosong balik. Samalah prinsip dekat sini. Dia menunjukkan arah yang berlawanan. Okey, jadi jumlah kerja yang kita perlu untuk menggerakkan objek tu diberi pula oleh persamaan 4.35. Okey. Jadi persamaan 4.35 ni bolehlah dilanjutkan sehingga 4.37 dia punya derivation. Jumlah kerja adalah sama dengan daya darab dengan dia punya panjang dia, berapa jauh dia nak pergi. DL ni maksudnya berapa panjang pergerakan dia. Length dia nak travel tu. So, lagi jauh dia nak travel, mestilah lagi besar nilai L ni. Dan lagi besar nilai L ni, dah tentulah nilai kerja yang perlu dikenakan pun lagi tinggi juga. Dan sebab arah dia bertentangan, sebab itu ada tanda negatif dekat sini. Baik, sekarang ni kita tengok sebab DL ni, arah dia adalah positif Y. So, kita dapat arah dia dekat sini, positif Y. Manakala E ni pula, arah dia adalah negatif Y. So, arah dia negatif. Tapi dia ada tanda negatif dah siap-siap dekat depan ni. Jadi, negatif dengan negatif ni, dia cancel out. Lepas tu, Y dot product dengan Y dapat 1. Jadi, kita dapatlah persamaan jumlah kerja adalah sama dengan QE dy. Okay, nanti boleh belajar sendiri ni kalau nak cuba fahamkan. Tapi persamaan yang lebih penting adalah persamaan dekat bawah ni. Iaitu kita ada, sebab kita tahu, sebab asas voltage adalah jumlah kerja bahagi dengan magnitude charge. Dan kita boleh dapat persamaan ini, dV sama dengan dW bahagi Q. Q ni dia pindah kat sini. dW bahagi Q sama dengan E dot negatif E dot dL. Ada tanda negatif sebab dia menunjukkan arah yang berlawanan. Okay, jadi kalau kita pergi yang kat sini, kita dapatlah pula persamaan ini yang dia bagi tahu kamera tertutup E dot dL sama dengan kosong. Apa maksud dia? Katalah kita gerakkan satu charge merentasi satu medan elektrik daripada titik P1 ke titik P2. Kemudian daripada titik P1 ke P2 ni kita consider 3 laluan yang berbeza. Jadi 3 laluan yang berbeza, walaupun dia punya laluan tu dari segi panjang dia berbeza, tetapi nilai voltan dia tetap sama. Okey, apa maksud dia? Maksud dia dekat sini, untuk satu-satu voltan, dia tak bergantung kepada jarak, dia bergantung hanya kepada dia punya pergerakan tu, berapa jauh dia pergi. Kalau katakan dia pergi dan patah balik, kita akan dapat bahawa jumlah medan elektrik dia, kekuatan medan elektrik dia adalah sama dengan kosong. Okay, apa maksud dia kat sini? Kita nak faham ni, senang kita guna contoh graviti. Katakan saya ada satu objek. Objek ni saya angkat pada satu ketinggian daripada permukaan lantai ataupun permukaan meja. Jadi dia ada satu daya tenaga keupayaan. Katakan kalkulator ni saya angkat tinggi sedikit ke kedudukan kedua, H2 katakan. Tadi H1 ni H2. Jadi sekarang ni dia ada keupayaan yang lebih. Katakan saya gerakkan kalkulator ni bukan straight daripada bawah ke atas. Saya gerakkan ikut dia punya ikut dia punya, maybe saya tutup sharing dulu. Okey, kejap saya stop sharing kejap. Okey, so anda boleh tengok saya punya video ni.
Jadi katakan saya ada kalkulator ni, saya angkat pada satu ketinggian, so dia ada hasilkan satu tenaga keupayaan. Tak kisah kalau saya gerak pusing macam ni pun, naik turun, gerakkan, kemudian saya kembali balik pada kedudukan tadi, pergerakan tadi tu tak ada kesan terhadap dia punya tenaga. Maknanya dia masih tenaga keupayaan dia adalah bergantung kepada jarak daripada kedudukan kalkulator ni ke permukaan bumi ataupun ke permukaan meja. Kalau saya naikkan pada ketinggian seterusnya, tenaga keupayaan dia bergantung. Macam tu juga. Kalau saya gerak macam ni pun, pusing, sampai kat point yang sama, yang dia tak ambil kira, tak ada perbezaan antara dia punya laluan tu, yang menentukan hanya jarak daripada kedudukan kalkulator ni ke permukaan meja atau permukaan bumi. Itu adalah asas bagi tenaga keupayaan lah. Prinsip yang sama terpakai untuk elektrik skala potential ni. Jadi sebab itulah kita tengok dalam gambar rajah tadi, laluan tu, path tu tak mempengaruhi. Sama ada dia lalu path yang panjang, path 1, atau path yang straight, path 2, atau path melengkung, path yang 3, dia punya voltan dia sama. Okey, kalau kita buat measurement, katakanlah kita measure antara dua perintang. Okey. So, katalah kita ada satu perintang. Kemudian, kita nak measure guna satu multimeter, voltmeter. Kita nak measure, katalah perintang ni disambung pada satu source. Pada satu source. Jadi, kita ada probe positif dengan negatif. Sekarang ni probe positif dengan negatif, katalah kita letak dekat sini dengan dekat sini. So, kita akan dapat voltage dia. Katakan kita letak dekat sini dengan dekat sini. Kedudukan dia lagi jauh. Tapi, bila kita kira, kita tetap akan dapat voltan yang sama. Sebab dia hanya bergantung kepada nilai dekat sini saja. Itulah yang dimaksudkan bahawa dia tak ada kesan terhadap jarak tu, jarak laluan dia tu tak ada kesan terhadap voltage. Okey. So, tu kita dapat tadi persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama tadi yang ini, dV sama dengan negatif E dot dL. Kemudian yang kedua kita dapat, kalau dia pergi daripada titik P1 ke P2, kemudian dia patah balik ke titik P1. Ketika dia bergerak ke P2 ni, dia akan menggunakan tenaga, perlukan kerja untuk menggerakkan dia. Tapi bila dia turun patah balik kedudukan asal, dia akan bebaskan balik kerja ataupun tenaga yang diperlukan tu sehingga dia kembali pada keadaan dia asal. Jadi kalau saya guna contoh kalkulator tadi, kita gerakkan dia daripada sini ke satu ketinggian. Kalau kita turun balik, dia akan balik-balik pada kedudukan asal. Bukannya kita tambah yang atas, tambah turun bawah, dia jadi lain. Tak. Prinsip yang asas sama dengan graviti terpakai untuk voltan. Sebab itulah kita akan dapati kalau cas tu dia bermula dan berakhir di titik yang sama, dia akan membentuk satu kameran garis tertutup. Dan jumlah medan elektrik dia sama dengan kosong. Saya harap penjelasan tu membantulah. Dan daripada situlah kita boleh kira persamaan ini. Okey. So, lanjutan daripada itu pula, kita boleh dapatkan satu lagi perkaitan. Kaitan dia diberi sebagai E sama dengan negatif del V. Okay, so ada dua persamaan yang perlu diketahui di sini. Persamaan yang pertama adalah dV sama dengan sekejap, V dia kecil pula. dV, yang ni V ni bukan isi padu sekarang, V ni adalah voltage. dV sama dengan
negatif E dot dl. E adalah vektor, L adalah vektor. Jadi V kalau kita nak dapatkan adalah negatif kamiran garis E dot dl. Dan satu lagi persamaan yang terbalik pula. Ini adalah dalam bentuk kamiran. Satu lagi persamaan adalah kalau kita nak kira E diberi V, dia beri sebagai negatif del V. So ada dua persamaan yang perlu tahu untuk elektrik skala potential ni. Persamaan yang ini dan persamaan yang ini. Okey. Jadi sekarang ni elektrik skala potential ni adalah bahagian ketiga. Mula-mula kita belajar Coulomb's law, lepas tu kita belajar Gauss's law, lepas tu kita belajar elektrik skala potential. Ketiga-tiga ni kita boleh gunakan untuk kira kekuatan medan elektrik dan ketumpatan flux elektrik dan daya. Okey, kalau tadi kita buat Coulomb's law, persamaan daripada Coulomb, kalau ingat lagi tadi untuk point charge E sama dengan 1/4 pi epsilon naught Q R tolak Ri vektor bahagi dengan magnitude R tolak Ri kuasa 3. Unit dia volt per meter. Ini Coulomb. Kemudian kita buat Gauss. Gauss dia bagi tahu kita kalau kita ada kamiran D dot ds dia adalah sama dengan kamiran del dot d dv sama dengan kamiran rho v dv. Jadi kalau kita nak dapatkan E, dia adalah sama dengan D bahagi epsilon daripada persamaan ini nanti. Ini untuk Gauss. Kalau untuk elektrik skala potential, untuk voltage, kita ada persamaan yang jauh lebih simple. E sama dengan negatif del V. Jadi bergantung kepada apa value yang kita ada, kita boleh gunakan salah satu daripada tiga persamaan ini untuk dapatkan apakah dia kekuatan medan elektrik yang disebabkan oleh charge yang berada pada kawasan tu. Itulah matlamat dia, kita study tiga-tiga benda ni. Okey. So, kita balik. Ini contoh untuk dipole. Saya rasa kita dah capai target. Untuk hari ni sekarang dah pukul 3. So saya nak stop di sini untuk bagi ruang kalau ada soalan ataupun kalau ada kesempatan boleh terus tackle soalan assignment tu. Okey, selain daripada soalan assignment tu nanti ada dua lagi soalan tutorial yang saya akan bagi dalam ULearn. Soalan tutorial tu adalah untuk exercise dan saya akan bagi sekali nanti jawapan untuk cek sama ada exercise tu betul ataupun tak. Tapi saya nak kena edit sikit, jadi yang tu mungkin ambil masa lah. Nanti bila saya dah update saya akan bagi tahu. Okey, ada soalan tak? Itu untuk yang chapter 2 ni. Chapter 2? Elektrostatik ni. Ya. Dia cover untuk sampai ke final ataupun sampai ke midterm ni tu? Sampai final juga. Final pun keluar, okay. Midterm keluar. Final keluar, midterm keluar. Okey, baik. Okay, jadi saya kalau ada tanya macam tu, saya terus bagi briefing lah. Kalau kita tengok planning. Okey, assessment. Jadi dekat final exam ni nanti 60% sebenarnya dia terbahagi kepada dia tengok sama ada kita buat online ataupun kita buat face to face. So kita bergantung kepada keadaan COVID tahun 2021 nanti. Kalau kita masih kekal dengan kaedah online ni, soalan final akan ada 4 soalan sahaja, tak ada soalan pilihan.
Tetapi soalan tu memang satu bab satu soalan. Jadi final exam 60% kan, dia akan ada 4 soalan. Satu soalan vector analysis, satu soalan elektrostatik, satu soalan magnetostatik, satu soalan Maxwell equation. 4. Okay, kalau face to face nanti dia ada pilihan soalan. Tapi sama juga, salah satu daripada 4 topik tu juga yang pilihan tu. Jadi untuk vector analysis dengan elektrostatik dia akan keluar 2 kali. Satu untuk mid-sem, satu untuk final. Cuma beza dia, bagi subjek elektrostatik yang mid-sem, dia akan keluar hanya sampai topik yang kita bincang hari ni. Tapi untuk final dia akan masuk topik yang kita akan cover minggu ke-8 nantilah. Jadi minggu ke-8 nanti saya akan habiskan topik elektrostatik ni. Okey, saya akan cover bahagian yang seterusnya. Yang kita tak cover lagi tentang perintang, tentang kapasitor, kemudian tentang tenaga yang terkandung dalam kapasitor, kemudian apa sifat cas bila dia merentasi sempadan. Kalau sempadan tu ada ketumpatan keboleh-telapan yang berbeza. Okey, jadi kita tengok sedikit slide dia, bukan nak pergi lecture, nak tengok apa yang akan kita belajar next class. Okey, saya ada concern sikit lah sebab kita tak akan berjumpa selama 6 minggu. Lepas tu akan ada subjek minggu depan, anda semua ada subjek lain pula. Lepas tu minggu satu lagi subjek lain pula. Lepas tu dia macam, yelah macam mana nak komit kan. Jadi saya kurang pasti lah. Macam susah tu. Ya, saya lost kat mana? Subjek ni lost ke macam mana? Bukan, dia punya kelas tu nak sampai ke kelas yang minggu ke-8 tu jauh. Ya, saya ada suarakan lah tentang saya punya ni. Sepatutnya macam subjek ni straight je kan, betul? Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Okey, habis subjek ni. Lepas tu minggu seterusnya. Sepatutnya macam tu. Jadi buat masa ni belum ada tindakan lagi daripada pihak Separa Hayat, pihak pembelajaran Separa Hayat tu, PPSH. Tapi saya harap dia akan consider lah saya punya cadangan ni. Sepatutnya subjek tu dia buat dalam bentuk modul. Maknanya okey, minggu pertama sampai minggu ketiga ambil modul subjek saya sampai settle. Lepas tu minggu keempat, keenam subjek kedua pula sampai settle. Barulah senang nak manage. Jadi ni nanti sekarang dia macam redundant kan. Lepas tu kan dah minggu dah apa pula yang belajar kat teori elektromagnet ni, lupa dah. Dah kena repeat, dah kena keluar balik. Jadi saya sedar benda tu. Kalau saya letak diri saya pada kedudukan anda pun, korang semua pun saya rasa stres juga. Jadi saya suarakan dekat BPSA, saya harap diorang ambil tindakan lah. Sekurang-kurangnya kalau tak berlaku semester ni, semester akan datang. Sebab kita di UTM ni, kita nak cater, kita faham tujuan anda semua ni ambil ni adalah untuk kemajuan karier. Bukan sebab nak skor sangat kan. Jadi okey, faham konsep ni. Dengan ijazah ni mudah-mudahan career path tu akan lebih baik lah berbanding dengan keadaan semasa. Sebab itu korang sanggup komit masa dan sebagainya. Dan saya pun, itulah tugas saya kat sini. Dengan Dr. Fairul, dengan semua lecturer tu lah, semua lecturer yang mengajar lah. Jadi kami harap kami pun dapat bagi servis yang baik untuk anda dan anda pun ada value lah. Bukan semata-mata join kelas, lepas tu jawab exam, lepas tu dapat result, lepas tu habis. Lepas tu tak tahu apa belajar apa aku tak tahu. Tak nak, saya tak nak macam tu, tak ada added value. Okay. Dah jadi macam celoteh panjang pula, saya minta maaf. Sekadar kita nak kongsi lah. Lepas tu nanti masalah lain juga dihadapi untuk kohort yang lain-lain lah. Dan nanti saya akan suarakan juga. Baik. Kalau kita tengok planning, tadi saya nak bagi overview apa yang kita akan belajar minggu ke-8 nanti adalah kita akan belajar tentang rintangan, macam mana cara kita nak kira rintangan ni secara matematik dia. Kalau sebelum ni kita kira resistance je, dapat berapa ohm, settle. Ni kita nak tahu di sebalik tu macam mana dia kira rintangan tu menggunakan prinsip kekuatan medan elektrik. Lepas tu bila kita dah belajar tentang rintangan, kita masuk pula tentang kapasitor. So kapasitor ni mula-mula kita belajar dieelektrik lah. Dieelektrik ni penebat, apa sifat-sifat dia. Lepas
Lepas tu kita belajar tentang electric breakdown sikit. Macam mana kegagalan elektrik berlaku. Lepas tu kita masuk boundary condition. Boundary condition ni apabila ada sempadan. Lepas tu apabila charge tu bergerak merentasi dua sempadan. Dengan ketumpatan, kebolehkelapan berbeza. Nampak ni ada epsilon 1, epsilon 2. So mesti ada sifat yang berbeza bila dia merentasi dua medium ni. Kita nak tengok benda tu. Lepas tu kita tengok konduktor, kita tengok kapasitor. Lepas tu kita tengok tentang energi. Habis. Lepas tu kita buat test. Okey, jadi sekarang ni apa yang saya boleh tolong adalah dengan saya sediakan video. So semua lecture kita ni saya akan edit dulu nanti. Kemudian saya akan kongsikan dekat YouTube. So boleh tengok, recover balik ataupun refresh balik bahagian-bahagian yang tak ingat dan seterusnya kita boleh bincang lah bila sampai masanya nanti. Okey. Doktor. Ya. Nak tanya sikit pasal yang last exercise yang kita buat tadi kan. Okey. Yang tadi, yang last kali tu. Yang mana satu? Yang Cartesian. Cartesian ni? Yang ni kah? Okey. Ini dia memang under divergent Doktor? Ya, divergent. Betul. Okey. Ni divergent. Okay. So saya note kat sini. Ni bahagian ni del dot D ni, adalah divergent. Okey. Doktor. Alright. Okey. Jadi apa lagi? Saya tekan ni sampai itu sajalah yang saya akan cover. Minggu ke-8 nanti kita akan sambung balik. Lepas tu kita petang tu kita akan buat test. Kalau sekiranya saya dah bincang juga dengan Dr. Fairul, katalah kan minggu ke-8 tu takkan tiba-tiba pagi tu dah belajar-belajar, petang nak test. Lepas tu nak kena refresh balik bahan-bahan yang kita dah belajar minggu ni. Jadi Dr. Fairul pun setuju mungkin akan guna masa dia untuk buat test tu. Tapi itu kita akan bincang bila sampai masa dia nanti. Dah dekat tu baru kita bincang lah. Kalau keadaan sekarang banyak uncertainty. Banyak benda kita tak pasti. Thank you Doktor, thank you. Okay Terima kasih Doktor. Anything ada concern apa-apa boleh WhatsApp. Kalau saya boleh entertain, saya entertain lah. Tapi janganlah harapkan keajaiban. Lepas tu lain daripada tu saya ucapkan selamat berjaya. Kita jumpa lagi nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih. Okay, terima kasih kembali. Terima kasih Doktor. Alright, jumpa lagi. Okay, Baik. Bye, Assalamualaikum. Salam. Salam.